Kau perasan tak nombor plat bas tu sebenarnya sembunyikan tarikh sebenar tayangan Toy Story 1 atau lori sampah yang ada Lotso tu muncul lagi? Toy Story 5 penuh dengan rujukan sampai lori Pizza Planet tu muncul 2 kali. Jadi hari ini kita akan tengok 120 rahsia kaitan dan butiran yang kau mungkin tak perasan masa tengok kali pertama. Kalau kau kira semua bas Lightyear kat permulaan tu, jumlahnya ada 50. Buzz muncul seorang diri di depan laut, terperangkap di sebuah pulau dan menunggu isyarat supaya dia boleh diselamatkan dari situ. Ini adalah rujukan terus kepada filem Castaway. Dan rujukan itu adalah lapisan kedua. Watak utama dalam Castaway ialah Tom Hanks dan suara asal Woody juga adalah Tom Hanks. Wait a minute. You don't think I meant to knock Buzz out the window, do you, Potato? Walaupun mereka adalah versi moden, kesemua 50 bas masih percaya bahawa Komando Bintang itu wujud. Ia adalah kesilapan pengatur caraan yang sama pada bas tahun 1965 apabila dia tiba di bilik Andy dan menyangka dia benar-benar seorang penjaga angkasa. Bintang yang bersinar terang yang bas-bas itu keliru sebagai Komando Bintang mempunyai bentuk dan cahaya seperti bintang harapan klasik Disney. Apabila bas-bas itu meninggalkan pulau, kamera naik ke langit dan awan-awan berfungsi sebagai peralihan ke dunia Bonnie. Ia adalah corak putih di atas biru yang sama yang menjadi identiti Toy Story sejak tahun 1995. Dan corak ini bukan sahaja muncul di langit, ia juga terdapat pada lukisan di bilik Bonnie dan pada pakaiannya. Dalam satu babak, pada kaki Trixie masih boleh dibaca nama Bonnie, sama seperti butiran yang muncul dalam Toy Story Olvidados en el Tiempo. Ayah Bonnie memakai baju T dengan logo Grand Basin, tempat di mana karnival Toy Story 4 berlangsung, satu rujukan kepada kepulangan Woody. Kereta keluarga Anderson mempunyai lencana model TS5. Nampak seperti nama biasa untuk sebuah kereta, tetapi sebenarnya ia bermaksud Toy Story 5. Kamera menurun ke pokok di mana Emily bermain dengan Jessie semasa kecil. 30 tahun selepas mendengar bagaimana diri tinggalkan, Jessie kembali secara fizikal ke tempat yang sama di mana bermulanya bahagian paling bahagia dan paling sedih dalam hidupnya. Siluet, akar, dan bentuk dahan pokok itu sangat mirip dengan pokok utama dalam A Bug's Life, dan pokok itu juga mengingatkan kita kepada kehidupan baru di bumi dalam Wall-E. Pada seluar Jessie, tertera Suaman 1200. Range road nombor itu merujuk kepada ibu pejabat Pixar di Emeryville, 1200 Park Avenue. Kenna Harris mendedahkan bahawa terdapat satu babak di mana Emily yang sudah tua bertemu semula dengan Jessie dan memperkenalkannya kepada cucunya. Malangnya, ia telah dipadamkan kerana jalan ceritanya berubah. Tetapi dengan ini, mereka memberitahu kita bahawa pertemuan semula mereka memang mungkin berlaku dalam alam semesta Toy Story. Melodi Ketika Dia Menyayangi Aku dari Toy Story 2 muncul semula secara instrumental di sekeliling Jessie. Andrew Stanton dan Ken Harris memberitahu bahawa Jessie pada asalnya bukan watak utama, tetapi kisah tentang kesunyian, skrin dan ketakutan menjadi usang sangat sesuai dengan kisah silamnya. Turut dibincangkan tentang versi awal Toy Story 5 tanpa Woody untuk membandingkan sama ada siri ini boleh diteruskan tanpa dia. Apabila versi ini siap, mereka sedar bahawa ia adalah sesuatu yang mustahil, jadi mereka menulis semula semuanya. Apabila Woody muncul semula, dia memakai poncho yang mengingatkan kita kepada lelaki tanpa nama lakonan Clint Eastwood, tepat seperti seorang koboi yang telah bertahun-tahun mengembara di dunia. Bahagian yang lusuh di kepala Woody bukan muncul begitu sahaja. Ia adalah tempat yang sama yang dibersihkan dan dicat semula oleh pemulih dalam Toy Story 2 sebelum Woody hampir dijual ke museum di Tokyo. Maksudnya, ya Woody memang sudah botak di situ sejak lebih 20 tahun lalu. Sebenarnya, dalam kredit, Mopik mewarnakan bahagian lusuh di kepala Woody dengan penanda supaya teman lelakinya itu tidak kelihatan terlalu tua. Pasukan itu, mereka fantasi Bonnie dan Blaze dengan gaya yang berbeza untuk menunjukkan bahawa tidak semua orang melihat dunia dengan cara yang sama. Tetapi apabila melibatkan hubungan emosi, kita boleh berada pada gelombang yang sama. Selepas makan kek beracun itu, Rex menjadi biru dengan tompok-tompok ungu, tepat seperti gabungan warna Sullivan dalam Monsters Inc. Kapten Sus, bot kecil Partisaurus Rex, muncul semula di kalangan mainan Bonnie. Di halaman yang sama, terdapat sebuah robot yang dicat semula menggunakan model Transitron, watak dari Toy Story of Terror. Mereka menukar warnanya untuk menyembunyikannya, tetapi hampir keseluruhan badannya dikekalkan. Syarikat yang membawa Lilliput ke rumah itu dipanggil Ship It. Nama itu sudah pernah muncul dalam Toy Story of Terror, dan Ship It bukan hanya wujud pada label kotak sahaja. Kemudian, salah satu premis mereka boleh dilihat di latar belakang. Lilliput dan peranti lain menggunakan jenama Eggman Tag. Nama itu nampak baru sehinggalah anda ingat bahawa Eggman sudah wujud sejak filem pertama. Dalam Toy Story 1, Eggman Movers ialah syarikat yang mengangkut barang-barang Andy.
3 dekade kemudian, jenama yang sama nampaknya telah berubah atau berkembang menjadi sebuah syarikat teknologi. Malah syarikat-syarikat sampingan pun menyesuaikan diri dengan teknologi. Dan sebenarnya, Eggman ialah nama panggilan Ralph Eggleston, mereka produksi untuk Toy Story yang pertama dan salah satu tokoh terpenting di Pixar. Poster Jepun meletakkan Woody di hadapan, manakala syarikat Amerika Syarikat menonjolkan Jessie. Apabila Lilliput tiba, dia mengambil alih katil Bonnie, manakala mainan-mainan lain berakhir di bawah. Ia adalah komposisi yang sama seperti Toy Story 1. Buzz tiba dengan sesuatu yang baru dan menarik, manakala Woody tersisih ke lantai. Apabila Lilliput muncul, Trixie berkata dia mau satu. Saya mahu satu. Lawak ini berkait dengan Toy Story 3, di mana kita sudah pernah lihat dia terpesona menggunakan komputer Bonnie. Lilliput dan portalnya, The Pond, diilhamkan daripada tablet kanak-kanak Leapfrog. Malah, identiti kata itu juga berasal dari situ. Pixar tidak mereka cipta alat secara rawak. Mereka menghasilkan versi mereka sendiri daripada teknologi yang sudah wujud di jutaan rumah. Dan Ribbit tidak berfungsi hanya sebagai satu aji permainan kata-kata dengan katak. Nama, siaran, dan navigasinya meniru Reddit. Satu lagi laman web yang kelihatan dipanggil Infopedia, dan ia meniru ide Wikipedia. Tingkap arahan hitam yang muncul pada peranti diambil terus daripada aplikasi terminal Mac OS Apple. Satu rujukan langsung kepada Steve Jobs, kerana jika bukan kerana beliau, Toy Story tidak akan wujud. Antara aplikasi yang muncul ialah Star Adventurer, nama yang sama dengan gerai funfair di mana Ducky dan Bonnie menjadi hadiah dalam Toy Story 4. Semasa Jessie melayari, muncul satu imej angkasa yang diambil daripada Wall-E. Ia bukan sekadar galaksi yang serupa, apabila membandingkan kedudukan bintang-bintang, ia sepadan dengan tepat. Di bawahnya kelihatan lautan di mana Marlin bertemu dengan Ducky. Lilliput merujuk kepada Woody sebagai Buffalo Bill. Join the garage, Buffalo Bill. Keliru antara koboi mainan itu dengan seorang tokoh dari zaman barat lama. Dalam versi bahasa Inggris, Jessie menjerit, yang merupakan rujukan langsung kepada Looney Tunes. When Jehoshaphat the kid has hit the jackpot. Antara aplikasi yang muncul ialah Pigeon Piazza. Ikonnya memaparkan Safiero Piccionini, salah satu burung merpati dalam Gato, film Pixar yang akan datang yang berlatar di Venice. Penyelia kesan khas mengesahkan bahawa terdapat satu lagi rujukan kepada Gato yang tersembunyi di dalam bilik Blaze, tetapi tidak didedahkan apakah ia. Jika anda berjaya menemuinya, tinggalkan di ruangan komen. Di luar rumah Blaze, anda boleh melihat Red, basikal satu roda yang menjadi watak utama dalam El Sueño de Red, filem pendek Pixar tahun 1987. Pada papan kenyataan Blaze, terdapat poster penjelajah alam semula jadi, yaitu organisasi yang disertai oleh Russell dalam filem Up. Avatar Kelsey ialah seekor berang-berang yang sangat mirip dengan berang-berang dalam Hoppers. Avatar Kara ialah seekor burung kecil, bulat dan berwarna biru yang mengingatkan kita kepada kumpulan burung dalam film pendek tentang burung-burung kecil itu. Avatar Wet ialah seekor kumbang kura-kura yang mirip dengan Francis dari film A Bug's Life. Apabila Lilliput mencari Jessie di laman lelongan eBay, ia adalah parodi kepada kedai eBay. Dan yang paling teruk ialah dia kata Jessie tidak bernilai apa-apa. Gambar dalam iklan itu bukan dicipta untuk Toy Story 5. Ia adalah gambar Jessie yang sama yang pernah muncul dalam Toy Story versi seram. Tablet itu menemui semula rakaman lampu hitam putih Rodeo Woody yang pernah muncul dalam Toy Story 2. Salah satu aplikasi itu dipanggil Chicken Farmer. Ikon itu menggabungkan seekor ayam dan sebuah bangsal yang bukan sahaja mengingatkan kita kepada aplikasi dan permainan untuk telefon pintar, malah ia juga mengingatkan kita kepada kedai mainan Al dan Al sendiri, lelaki ayam dari Toy Story 2. Antara gambar-gambar Snappy terdapat foto-foto yang diambil di Disneylandia. Ini mewujudkan satu hubungan yang sangat pelik. Sebuah taman di mana Toy Story wujud sebagai filem, muncul dalam alam semesta di mana watak-wataknya adalah mainan sebenar. Lilliput menghantar kepada Snappy satu gambar stesen minyak Dinoco, stesen minyak klasik yang muncul dalam beberapa filem Pixar tetapi lebih dikenali melalui Cars. Enti Espinas muncul berpakaian seperti paderi kerana dia pernah melakonkan watak itu dalam filem Toy Story versi seram. Combat Carl kembali selepas menjadi salah satu watak terbaik dalam Toy Story versi seram. Tetapi adakah anda tahu bahawa rekaan asalnya sangat berbeza kerana isu lesen? Antara mainan yang ditinggalkan, terdapat juga versi berwarna semula Doug, anak patung kain berbentuk kuda belang yang menghiasi kedai antik Second Chance dalam Toy Story 4. Di sebelah Doug, anda boleh melihat arnab mechanical berwarna merah jambu dari kedai antik yang sama. Selepas kematian Carl Weathers, Ernie Hudson mengambil alih suara Combat Carl. Yang peliknya, Hudson memberitahu bahawa dia sendiri tidak tahu bahawa dia sedang mewarisi watak Weathers apabila menerima kerja itu. Dia hanya mengetahuinya lama selepas itu. Apabila saya mendapat kerja itu, saya tidak sedar bahawa saya sedang menggantikan Carl Weathers. Pizza dengan cermin mata dilakonkan oleh Bad Bunny dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Ellie knows all her secrets. Menceritakan kepada kami semua rahasianya.
Dan sebenarnya, dalam rancangan awal Toy Story 1, tempat makan itu sepatutnya dipanggil Pizza Put, bukan Pizza Planet. Jelas sekali, Pizza Put adalah rujukan kepada Pizza Hut. Dan mesin cakar itu sepatutnya mempunyai hadiah pizza getah dengan cermin mata. Jadi Toy Story 5 telah menghidupkan semula pizza yang dibuang dari lakaran tahun 1995 itu. Smarty Pants ialah alat untuk mengajarkan anak-anak menggunakan tandas. Tapi, adakah anda perasan badannya direka seperti gulungan tisu tandas yang tergantung? Sebenarnya, pemegang kuning pada Smarty Pants membentuk gaya rambut Conan O'Brien, pelakon suara asalnya. Dalam salah satu fantasi, Buzz Eye sekali lagi menulis nama Andy dengan salah pada kukunya, sama seperti di akhir Toy Story 2. Toy Story 5 membolehkan kita mendengar buat pertama kali frasa-frasa yang dirakam pada tali Jessie. Ambil perhatian bahawa Jessie telah berada dalam siri ini sejak 1999. Tetapi, kita tidak pernah mendengar apa sebenarnya yang dikatakan oleh mekanisme suaranya. Bateri yang menghidupkan semula peranti lama ialah Power Cell. Jenama yang sama digunakan dalam peralatan komunikasi Toy Story 1 untuk mengetahui mainan baru yang tiba. Tangan plastik tidak dapat mengaktifkan skrin sentuh lilipad dengan betul. Dan untuk mengawalnya, sebab itu mereka akhirnya menggunakan kaki melekit cicak semi. Sebenarnya, cicak ini dipanggil Semi nombor 2. Nombor itu menunjukkan bahawa Bonnie sudah pernah mempunyai satu sebelum ini antara Toy Story 4 dan Toy Story 5. Kredit menunjukkan Semi. Nombor 3 merujuk kepada apabila dia terlepas daripada Buzz dan Woody, Bonnie sudah tidak dapat mencarinya lagi dan mendapatkan Semi ketiga. Atlas dicipta untuk memberitahu kanak-kanak bagaimana untuk pergi ke mana-mana sahaja. Tetapi dia telah terperangkap dalam laci selama bertahun-tahun. Mainan yang mengetahui semua laluan di dunia itu tidak dapat mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Apabila Atlas menunjukkan satu lokasi, avatarnya akan memaparkan bola kuning berbintang merah daripada Luxo Junior. Sebelum Toy Story 5 ditayangkan di Pawagam, Atlas sudah pun muncul secara tersembunyi dalam Hoppers. Smarty Pants, Atlas, dan Snappy direka sebagai produk dari era yang berbeza. Mereka menukar skrin, pergerakan, kelajuan dan bahan mereka supaya anda boleh merasai evolusi teknologi tanpa sesiapa perlu memberitahu anda tahun asalnya. Grafik yang muncul pada setiap peranti tidak dilekatkan sebagai imej rata. Pasukan itu menganimasikan mereka secara berasingan dan membangunkan aliran kerja seakan melukis dengan pensel maya supaya setiap peranti mempunyai cara pergerakan tersendiri. Ken Harris mengesahkan bahawa satu Tamagotchi telah dimasukkan dalam versi awal cerita, tetapi Pixar tidak mengeluarkannya kerana watak itu tidak menjadi. Sebaliknya, kerana mereka tidak sempat menutup perjanjian lesen dengan Bandai. Pasukan seni terpaksa membina sebuah rumah yang kelihatan seperti wujud sejak zaman kanak-kanak Emily. Cat yang lusuh, perabot dan permukaan bukanlah kotoran rawa. Rambut panjang dan kerinting buaya sangat rumit, sehingga Pixar membangunkan alat-alat super baru yang sangat canggih untuk menganimasikannya. Sebab itu, jika anda bandingkan rambutnya dengan mana-mana rambut lain yang pernah ada di Pixar, anda akan perasan ia sangat berbeza. Supaya kuda Daffodil boleh bergerak dengan berat dan otot yang betul, Pixar mencipta rangka digital yang benar-benar baru. Mereka tidak boleh sekadar menggunakan semula badan Buzz Eye kerana ia akan kelihatan seperti kuda mainan gergasi dan bukannya kuda sebenar. Komputer River Blaze mempunyai pelekat lebah yang merujuk kepada pengembaraan Andre dan Wall-E. Pasukan itu telah bereksperimen dengan alat kecerdasan buatan semasa pengeluaran, tetapi mereka membuat kesimpulan bahawa ia masih belum mencapai kualiti yang diperlukan untuk mencipta adegan akhir. Namun, kecerdasan buatan digunakan untuk mempercepatkan tugasan artis, bukan untuk menggantikan animasi. Kepulangan Woody ditunjukkan dari belakang dan sudut yang sangat rendah, bermula dari bootnya. Babak ini mengingatkan kita kepada fantasi hebat terakhir Andy dalam Toy Story 3. Apabila Buzz menyambut Woody, lasernya diarahkan ke atas Woody, seperti semasa pertemuan pertama mereka pada tahun 1995. Woody sekali lagi mengalihkan perhatian Buzz dengan menunjukkan sesuatu di belakangnya. Ini adalah gurauan yang sama seperti dalam film pertama. Bezanya, kali ini dia tidak mengambil kesempatan untuk menolaknya keluar tingkap. Apabila Woody dan Buzz kembali bertengkar, Encik Kepala Kentang memberi komen bahawa seronok melihat mereka bergaduh lagi. Ini kerana begitulah persahabatan mereka bermula sejak filem pertama. Hal meminta untuk bersembunyi di belakang meja solek Bonnie dan dia dengan jelas menyatakan bahawa dialah yang mengalihkannya. Saya nak duduk di belakang almari itu. Saya boleh berada di situ selama beberapa tahun. Ini adalah jenis gurauan yang sama seperti dalam Toy Story 3 apabila dia juga mengambil Corvette Barbie untuk dirinya sendiri. Saya nak Corvette itu. Kedua-duanya berlari ke bahagian belakang kereta Anderson, mengulangi perlubaan yang mereka cuba lakukan untuk mengejar lori pindah Andy dalam filem pertama. Pasukan teknologi Buzz mengenal pasti Woody sebagai Agent Zurg. Ini adalah rujukan kepada Toy Story 2, di mana Buzz juga sering keliru dan menganggap apa sahaja sebagai sebagian daripada perang angkasa lepas hayalannya.
Pelayar yang digunakan oleh tentera Buzz di kamp tersebut meniru bentuk Google Chrome, tab, bar alamat dan butang di tempat yang sama. Untuk meyakinkan versi dirinya yang lain, Buzz berkata, Selamilah perasaan anda. Semua orang tahu itu benar. itulah ayat di mana Darth Vader mendedahkan kepada Luke bahawa dia adalah bapanya. Selamilah perasaanmu. Kau tahu itu benar. Dan gurauan itu tidak berakhir di sini. Buzz mendakwa bahawa Zerg adalah bapa kepada mereka semua dan kesemua 50 itu berasa nyeri mengulangi secara beramai-ramai trauma keluarga paling terkenal dalam Star Wars. Apabila sekumpulan Buzz melintasi hutan, seekor rusa, arnab-arnab, dan satu korus lembut muncul. Satu rujukan jelas kepada Bambi. Tupai yang muncul di dalam hutan menggunakan semula model dari Dog Days. Burung-burung biru itu pula digunakan semula dari Turning Red. Dan rusa itu juga digunakan semula, dalam case ini dari Hoppers. Pada ketika itu Anda boleh mendengar variasi lagu Love is a Song, lagu pembukaan Bambi. Apabila manusia muncul, satu petikan muzik yang tidak dijangka mula dimainkan dalam muzik, yang mana pernah menandakan kehadiran pemburu dalam Bambi. Salah satu Buzz keluar perlahan-lahan dari air dengan hanya matanya yang kelihatan, sama seperti Captain Willard dalam Apocalypse Now. Di antara buku-buku itu boleh dilihat Arnab Baldu, kisah tentang mainan yang ingin menjadi nyata kerana kasih sayang seorang kanak-kanak. Versi jahat Tiro Al Blanco memang mempunyai suara, sesuatu yang kuda asal tidak pernah dapat dalam siri ini. Mereka lakukan ini kerana mereka mahu memecahkan salah satu peraturan paling ikonik dalam siri ini. Lilliput berakhir di dalam sebuah lori Tri-Country Charities, organisasi yang sama berkaitan dengan penderbaan Jesse. Semasa adegan kejar-mengejar, terdapat kon oren yang hampir sama dengan yang digunakan oleh mainan-mainan untuk melintas jalan dalam Toy Story 2. Saya tertanya-tanya, mainan apa yang tersembunyi di bawah sana? Stesen minyak Dinoco muncul sekali lagi. Kereta kuning Pizza Planet melintasi di hadapan Jesse, Tiro Al Blanco, dan tentara Buzz, memaksa mereka untuk berhenti. Tetapi kemudian muncul sebuah lagi kereta Pizza Planet, diparkir di sebuah stesen minyak Dinoco dan restoran Pizza Planet. Adegan penyelamatan itu menyatukan Jesse, Woody, dan Tiro Al Blanco, kenderaan, kuda, serta 50 Buzz. Pasukan itu menyelaraskan lebih daripada 100 watak individu dan menggambarkannya sebagai salah satu adegan paling sukar sepanjang produksi. Pada butang panel kawalan krem terdapat bola luso. Sekumpulan Buzz itu mempunyai kod di belakang mereka, tetapi ia tidak dicipta untuk diimbas dengan telefon bimbit di pawagam. Lilliput membacanya dalam cerita, dan dengan itu, dia membuka kunci modron untuk seluruh pasukan. Apabila Buzz berlepas, salah seorang daripada mereka berkata bahawa itulah baru betul-betul terbang, dan Woody melengkapkannya dengan gaya. Pada tahun 1995, mereka sedang jatuh dengan gaya. Inilah yang saya panggil terbang dengan gaya. Saya bukan sedang terbang, saya sedang jatuh dengan gaya. Beberapa saat sebelum ciuman antara Jesse dan Buzz, lori sampah dari Toy Story 3 yang memerangkap Lotso melintas. Apabila Blaze menghantar mainan, kukunya kelihatan dicat dengan pelbagai warna. Sesetengah peminat percaya bahawa setiap warna itu mewakili era berbeza Taylor Swift yang menyanyikan lagu tema akhir. Pada pokok itu tertera mesej Jesse pernah di sini dan terdapat sebuah kotak logam yang tertanam. Emily telah menyimpan kenangan zaman kanak-kanaknya di tempat yang sama di mana dia bermain dengan anak patung yang kemudiannya dia tinggalkan. Di dalam kapsul itu, gambar tersebut mendedahkan bahawa Emily menamakan anak perempuannya Jessie. Di belakangnya bukan sahaja tertera A113, kod penuhnya ialah TSA113 menggabungkan inisial Toy Story dengan nombor paling terkenal Pixar. Kapsul itu mengandungi seutas pin dengan sfera kuning, sangat mirip dengan memori utama dalam Inside Out. Jessie akhirnya menggunakannya dengan membawa kenang-kenangan Emily semasa adegan kejar-mengejar terakhir. Selepas menonton potongan filem Toy Story 5, Taylor Swift menulis lagu I Knew It, I Knew You. Dan pada petang yang sama dia sudah pun merakam vokalnya. Jadi ya, lagu untuk kredit penutup itu siap dalam masa hanya 8 jam. Lukisan akhir sekali lagi menunjukkan RC yang hampir tidak muncul sejak Toy Story 4. Selain itu, mainan-mainan itu akhirnya mempersembahkan lagu yang Lilliput cipta dengan menukar kata-kata Jessie menjadi rap. Pada bas sekolah itu, anda boleh lihat nombor plat TS112295. TS bermaksud Toy Story dan 112295 merujuk kepada 22 November 1995, tarikh tayangan filem pertama. Dalam babak kredit, 50 bas mendarat di sebuah halaman sekolah dan setiap satu menemui seorang kanak-kanak. Malah guru pun mendapat satu.
Kemudian muncul Zurg di dalam sebuah beg galas dengan suara Andrew Stanton, pengarah film itu, dan dia sekali lagi menyapa Buzz sebagai anaknya. Film ini berakhir tepat di mana krisisnya bermula. 50 mainan yang hilang akhirnya menemui pemilik masing-masing. Dan inilah 120 fakta menarik yang kami temui tentang Toy Story 5. Adakah Anda semua jumpa fakta lain? Kami akan baca di ruangan komen.